Kali ini saya akan membuat satu review berkenaan dengan satu surat siaran yang telah dikeluarkan oleh KPM yang bertarikh 2 Februari 2021 tentang pemakluman berhubung manual PDPR versi 2 dan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR. Dan kedua-dua dokumen ini dikeluarkan bertujuan untuk memberi panduan kepada guru bagaimana untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur sama ada di rumah ataupun di sekolah. Manual PDPR versi 2 dan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini bolehlah dimuat turun oleh rakan-rakan di laman sesawang KPM mulai 2 Februari 2021 yang lalu, dan dengan pemakluman surat ini, maka surat pemakluman manual PDPR yang bertarikh 2 Oktober 2020 yang lalu adalah dibatalkan. Now, kita cuba rujuk manual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2 ataupun manual PDPR versi 2, pengenalan kepada manual PDPR 2. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menetapkan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan. Jadi oleh itu berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah, terutamanya dalam waktu bencana seperti ini. Dan manual PDPR versi 2 ini telah dibangunkan bertujuan untuk membantu guru melaksanakan PDPR sebagai alternatif pembelajaran norma baru. Dan manual ini adalah sebagai rujukan juga kepada pentadbir sekolah, PPD, JPN serta bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan manual PDPR versi 2 ini telah dibangunkan sebagai penambahbaikan manual PDPR yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2020 yang lalu. Dan manual ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan surat perkeliling, ikhtisas, surat siaran, surat pemakluman dan garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia berkait yang sedang berkuat kuasa. Dan apakah prinsip asas manual ini dilaksanakan? Ya, pelaksanaan PDPR mestilah memenuhi prinsip asas bagi memberikan ruang dan peluang kepada pihak sekolah mengatur strategi untuk memastikan PDP berlaku secara optimal semasa tempoh PKP ini. Hal ini demikian kerana setiap sekolah adalah unik dan mempunyai keperluan serta cabaran tersendiri. Dan prinsip asas yang diperlukan dan perlu dipertimbangkan oleh sekolah adalah seperti berikut. Pertama, tiada murid tercicir dalam pembelajaran, terutamanya dalam tempoh PKP ini. Kedua, asas pembelajaran dipenuhi dan guru perlu memastikan standard kandungan dan standard pembelajaran di dalam DSKP mata pelajaran masing-masing disampaikan melalui kaedah yang pelbagai dan bersesuaian dengan mengambil kira kecenderungan, minat, gaya pembelajaran dan keupayaan murid. Pentaksiran juga perlulah dilakukan secara adil dan menyeluruh bagi memastikan murid mencapai tahap penguasaan yang ditetapkan dalam PBD. Yang ketiga, prinsip asas ia perlulah menitikberatkan kesejahteraan sosio-emosi murid. Pentadbir sekolah dan guru perlulah sentiasa peka kepada keperluan murid mengikuti PDPR. Sosio-emosi merujuk kepada pelbagai aspek seperti motivasi untuk belajar murid perlulah diambil kira, hubungan guru dan rakan perlulah diambil serius dan mempunyai matlamat dalam kehidupan. Oleh itu, guru hendaklah mengambil kira aspek sosio-emosi murid dalam merancang PDPR supaya murid berasa seronok dan selesa untuk belajar. Dan guru bimbingan kaunseling juga berperanan dalam membantu murid yang memerlukan sokongan supaya mereka bersedia mengikuti PDPR. Seterusnya kita masuk kepada definisi operasi. PDPR ini bermaksud PDP yang dilaksanakan di rumah atau di pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang dirasakan bersesuaian. Dan PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian secara berstruktur dan terancang berdasarkan rancangan-rancangan pengajaran yang telah dilakukan oleh guru. Dan PDPR dilaksanakan apabila murid tidak hadir ke sekolah dalam satu tempoh tertentu atas sebab bencana atau wabak seperti yang kita lalui sekarang. Dan objektif manual PDPR versi 2 ini dikeluarkan adalah pertama sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang, dan yang kedua membolehkan murid mengikuti PDPR secara optimal. Dan kita lihat kepada pendekatan.
Apakah pendekatan yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Manual PDPR versi 2 ini ialah pertama, PDPR boleh dilaksanakan secara pertama dalam talian ataupun online atau luar talian offline atau secara luar kawasan sekolah iaitu off-site. Guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian masing-masing. Okey, seterusnya, PDPR secara dalam talian berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara masa sebenar ataupun real time. Okey, guru boleh melaksanakan PDPR melalui pertama pelantar D5, Cikgu Tube, EduWeb TV dan juga aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube dan sebagainya. Okey, yang kedua, aplikasi seperti Google Meet atau Microsoft Teams secara lintas langsung ataupun live streaming. Dan yang ketiga adalah melalui e-permainan ataupun gamification melalui video, klip audio, e-buku, rakaman ataupun tugasan dalam talian. Okey, seterusnya, kedua, PDPR secara luar talian ataupun offline berlaku tanpa capaian internet, tetapi murid masih boleh belajar menggunakan peranti seperti komputer riba, tablet ataupun telefon pintar. Okey, pembelajaran juga boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain. Pendekatan ini boleh dilaksanakan seperti berikut. Pertama, gunakan bahan-bahan PDP seperti bentuk video, audio, slide, nota dan latihan dan yang boleh dimuat turun daripada sumber seperti yang diterangkan di para 8.1.1 dan 8.1.3. Okey, yang kedua, proses memuat turun bahan dilakukan semasa terdapat capaian internet dan diberikan kepada murid melalui medium komunikasi yang bersesuaian. Okey, dan yang terakhir, ketiga ialah pengajaran pembelajaran secara offsite, iaitu pendekatan pembelajaran yang berlaku di lokasi seperti di pusat komuniti atau di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat wabak pandemik ini. Okey, pelaksanaan pendekatan ini adalah seperti berikut. Pertama, pembelajaran secara offsite dilakukan mengikut Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2016, iaitu garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Kedua, pembelajaran boleh berlaku secara kendiri atau bimbingan Academic Support Team AST yang terdiri daripada PPD atau guru sekolah yang dilantik. Dan yang ketiga, PDPR secara luar kawasan juga boleh dilaksanakan di lokasi yang bersesuaian dengan persetujuan pihak sekolah dan ibu bapa ataupun jaga serta komuniti. Okey, pasukan PDPR secara offsite terdiri daripada guru-guru yang dikenal pasti oleh pihak sekolah. Dan seterusnya, pelaksanaan PDPR dalam talian dan luar talian yang melibatkan penggunaan peranti perlu mengambil kira tempoh layar ataupun screen time. Okey, tempoh layar merujuk kepada masa yang diluangkan oleh murid bagi menggunakan peranti seperti TV, komputer riba, tablet dan juga telefon pintar. Dan penggunaan peranti seperti PDPR secara berterusan tanpa melibatkan sebarang pergerakan fizikal yang aktif dalam satu tempoh masa yang lama boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan dan perkembangan mental dan fizikal murid-murid. Okey, seterusnya, guru adalah disarankan memperuntukkan waktu rehat pendek iaitu short break 2 ke 5 minit bagi setiap 30 minit sesi PDPR. Okey, untuk satu PDPR yang bertempoh 30 minit dan pada waktu peralihan mata pelajaran, okey, 5 ke 10 minit dengan minta murid melakukan aktiviti seperti regangan ataupun senaman ringan. Guru juga boleh menggunakan aktiviti PDPR yang interaktif dan melibatkan pergerakan fizikal semasa PDPR dalam talian. Okey, bagaimana dengan keadaan PDPR dalam manual PDPR versi 2 ini? Antara kaedah yang diperkenalkan ialah pembelajaran menggunakan modul dan pembelajaran berasaskan projek. Okey, pertama, modul pembelajaran perlulah dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran dan dilaksanakan dalam tempoh yang bersesuaian. Dan modul pembelajaran yang dibangunkan perlulah mengandungi perkara-perkara seperti berikut. Pertama ialah sasaran murid, kedua tajuk dan tema modul, ketiga objektif pembelajaran berdasarkan di SKP, keempat tempoh pelaksanaan aktiviti, kelima penerangan berkaitan aktiviti, keenam nota berstruktur berkaitan dengan tajuk, ketujuh aktiviti yang relevan dengan tajuk.
PDP, dan yang terakhir, apakah pentaksiran yang dipilih untuk mengukur penguasaan murid. Okey, modul pembelajaran ini diedarkan kepada murid berdasarkan RPH guru masing-masing. Okey, murid perlu menyerahkan hasil tugasan untuk disemak dan ditaksir untuk mendapat maklum balas daripada guru sebelum menerima modul pembelajaran yang seterusnya. Okey, yang kedua ialah pengajaran dan pembelajaran di rumah berasaskan projek. Okey, dilaksanakan mengikut mata pelajaran, satu mata pelajaran ataupun gabungan beberapa mata pelajaran. Okey, merentas mata pelajaran. Pelaksananya adalah seperti berikut. Pertama, memberi tajuk kepada murid. Kedua, membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah untuk menyiapkan projek yang diberikan. Ketiga, membimbing murid untuk mengenal pasti bahan, peralatan dan kos yang diperlukan. Yang keempat, menentukan jangka masa menyiapkan projek. Kelima, membimbing murid menyelesaikan projek. Keenam, membentang hasil projek. Dan ketujuh, membuat refleksi tentang proses penghasilan projek. Dan guru boleh melaksanakan kaedah PDP yang lain seperti kelas balikan, iaitu flip classroom sebagai pilihan, pembelajaran berasaskan inquiry learning, pembelajaran mastery, pembelajaran contextual dan pembelajaran penyelesaian masalah. Okey, project based learning sebagai pelengkap kepada pembelajaran modul dan projek seperti yang disebutkan di atas. Okey, bagaimana dengan pelaksanaan PDPR? Okey, PDPR perlu dirancang mengikut keupayaan murid dan kesediaan sumber yang ada. Pihak sekolah perlu menyediakan jadual waktu dengan merujuk panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR, okey, yang disertakan bersama-sama dengan surat siaran, okey, seperti yang dinyatakan dalam surat siaran. Okey, pentaksiran bilik darjah ataupun PBD hendaklah dilaksanakan secara berterusan di dalam PDPR ini bagi menentukan tahap penguasaan murid sama ada secara pemerhatian, lisan atau penulisan. Okey, guru berperanan dalam melaksanakan perkara berikut. Pertama, menyusun RPT berdasarkan DSKP dan takwim persekolahan yang berkuat kuasa. Ketiga, merancang RPH dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimal, okey, adil kepada semua murid, okey, mengikut kecenderungan dan keupayaan. Ketiga, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Keempat, menyediakan bahan PDPR yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Yang kelima, memastikan murid mendapat tugas atau latihan dirancang oleh guru, mengadakan perbincangan antara guru untuk mengelakkan murid menerima tugasan yang banyak pada satu-satu masa. Okey, seterusnya yang ketujuh, menetapkan masa perbincangan dengan murid selain waktu PDPR. It means perbincangan antara murid dan guru boleh berlaku di waktu di luar waktu jadual waktu sebab ia sudah mula bersifat fleksi. Okey, ke-8, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran termasuklah kuis, latihan, projek untuk menentukan pencapaian murid. 9, rekodkan pelibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah bersesuaian. 10, melaporkan pelaksanaan PDPR di dalam tempat pelaporan yang disediakan oleh sekolah masing-masing oleh guru mata pelajaran. Ke-11, mengadakan perbincangan dengan ibu bapa untuk menyokong pembelajaran murid di rumah. Dan yang ke-12, memaklumkan ibu bapa atau penjaga jika kelas tidak dapat dijalankan seperti dijadualkan. Okey, apakah peranan pentadbir? Pastikan perancangan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan. Memastikan semua guru melaksanakan PDPR mengikut jadual yang ditetapkan dan dirancang. Mengelakkan perdidanan masa antara mata pelajaran dan jadual waktu. Memastikan tiada lambakan tugasan kerja murid yang diberikan kepada murid agar menjaga sosio-emosi murid semasa PDPR. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan. Memantau PDPR yang dijalankan dan memberi sokongan yang bersesuaian kepada guru. Okey, apakah peranan ibu bapa? Pertama, membantu anak-anak berkaitan sesi PDPR bersama guru ataupun arahan tugas kerja yang diberikan oleh guru. Membantu anak-anak mengakses delima, TV pendidikan, EduWeb, koleksi video dan Cikgu Tio. Dan apakah peranan komuniti dalam memastikan PDPR berjalan dengan lancar? Sokong dengan memberi bantuan kepada sekolah dari segi material seperti bahan dan peralatan, memberi sokongan dan perkhidmatan dalam bentuk idea, tenaga dan kemahiran. Dan sebagai penutup,
Manual PDPR ini merupakan satu panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Kejayaan PDPR, murid memerlukan sokongan semua pihak, iaitu KPM, JPN, PPD, sekolah, guru, ibu bapa dan penjaga serta komuniti setempat. Thank you for watching. See you next time. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Asrifah Coach Plus. Bye.